Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, sebagai sedikit mukadimah, kita umat Islam, kita beriman kepada 4 kitab utama yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, iaitu kita beriman kepada kitab Taurat, kita beriman kepada kitab Zabur, dan kita beriman juga kepada kitab Injil, dan kita beriman kepada kitab Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak berbincang bagaimana kita nak membuktikan, cukup ke hanya kita mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, tetapi bagaimana kita boleh buktikan kepada sahabat-sahabat kita yang belum lagi beriman kepada Al-Quran bahawa Al-Quran itu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah hari ini Assalamualaikum Brother Lim, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu kita lagi. Semalam alhamdulillah kami dapat sambutan yang sangat-sangat memuaskan di mana kita mempunyai sesi kita tu berlangsung selama saya rasa 2 jam ya Brother Lim dan 2 jam. Saya pun terima lebih daripada 10 soalan. Dan saya juga nak kongsikan berita baik yang telah disampaikan oleh Brother Lim tadi pagi, bahawasanya ada lagi seorang lagi yang telah memeluk agama Islam selepas menonton video live yang kami buat sepanjang 8 hari ini. Jadi saya sangatlah menggalak kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, sila share, semoga lebih ramai lagi orang yang dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Baik, Insya-Allah. Brother Lim, saya nak terus pergi kepada soalan pertama, iaitu kalau kita lihatlah Brother Lim, antara sebab orang bukan Islam mereka itu tidak mahu beriman kepada Al-Quran, antara alasan yang diberikannya lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu pernah berjumpa dengan seorang yang dipercayai beragama Kristian, dan dia pernah berjumpa waktu dia bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan ada kemungkinan mereka kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapat informasi-informasi daripada seorang Kristian itu, dan akhirnya membukukan satu kitab yang baru, satu ajaran yang baru daripada maklumat yang diambil daripada Bible itu dan dijadikan kitab Al-Quran. Jadi persoalan dia di sini ialah, apakah betul tuduhan di mana mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru daripada kitab Bible? Silakan Brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Fadli, soalan yang menarik. Adakah Quran Nabi Muhammad SAW meniru daripada kitab lama ataupun daripada kitab Bible, ataupun dia belajar daripada pakcik kepada Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Warakah? Ya ke tidak? Mari kita bincang. Bagi saya pernah sebenarnya, untuk ini satu cerita ya, pernah juga seorang pastor dan dengan 2 missionary datang ke office saya sebenarnya. Datang ke office saya dan nak berbincang, nak berdialog. Alhamdulillah. Dan bila mereka datang ke office saya, yang pastor tu cerita kepada saya bahawa dia kata sebenarnya Al-Quran ni tiru daripada Bible. 75% daripada Old Testament. Ya, ini saya cerita tentang pengalaman dulu ya. 75%. Dan bila dia kata begitu kepada saya pun jawab balik. Saya tanya dia macam ni lah, 75% ni banyak ni. Banyak sangat. Saya hanya minta dia apa? Saya minta dia kalau boleh tunjukkan saya satu ayat saja. Satu ayat saja. Cukup. Kalau boleh tunjukkan kepada satu ayat, Quran tiru daripada Bible, satu sentence, saya bersedia untuk meninggalkan agama Islam. Dan saya akan masuk Kristian juga pada masa itu. Dan saya minta dia, saya nak dibaptiskan pada masa itu juga. Dan Alhamdulillah, sudah 13-14 tahun dah. Sampai hari ini, dia tak datang jumpa saya untuk menunjukkan satu ayat kepada saya. Alhamdulillah. Maka tuduhan tu benar ke tak benar?
Okay, yang kedua, nah bila kita kata Quran tiru daripada Bible, kita kena faham persamaan ini tidak bermakna tiru. There are similarity, not necessary is copy. Ada persamaan tidak semesti tiru. Yang logik yang digunakan oleh masyarakat Nasrani, orang Nasrani ini, mereka lihat contohnya, Bible telah wujud 2000 tahun yang lalu. Quran wujud 1400 tahun yang lalu. Siapa wujud dulu? Bible wujud dulu. Quran wujud kemudian. Maka Quran bila kata Tuhan itu tunggal, Bible pun kata Tuhan itu tunggal. Logically macam mana? Logically beritahu kita bahawa Quran tiru daripada Bible. Itu logik yang betul. Tak salah. Tapi masalahnya, jangan berhenti di situ. Sambung lagi. Kitab Hindu wujud lebih daripada 4,500 tahun yang lalu. Dan kitab Hindu pun sebut Tuhan itu tunggal. Persoalan saya, adakah Bible tiru daripada kitab Hindu? Yang ada persamaan di sini tidak bermakna tiru. There are similarity, not necessary copy. Tak semestinya. Ada kemungkinan tak semua kitab ini, kitab-kitab yang ada sebelum Quran ini, okay, ya, sebelum Quran, tidak dipelihara, kitab-kitab sebelum itu, tetapi sebahagian mesej tu masih lagi ada dalam kitab-kitab yang ada dalam pasaran. Saya bagi contoh. Dalam Islam, Allah turunkan Nabi dan Rasul. Kalau kita baca surah An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Allah turunkan Nabi dan Rasul kepada setiap kaum, setiap bangsa. Okey? Berarti setiap kaum mempunyai Nabi dan Rasul untuk bimbing mereka dan mempunyai kitab untuk membimbing mereka. Tapi kitab sebelum Quran tidak dipelihara. Sebab kitab sebelum Quran ini khas untuk kaum itu, bangsa itu, dan untuk satu jangka masa yang tertentu saja. Selepas masa itu sudah lepas, kira kitab itu macam produk itu sudah expired. Maka tak boleh ikut kitab itu lagi, you kena ikut kitab yang seterusnya. So kalau kata Quran tiru daripada Bible, so kalau tiru daripada Bible, tidak logik. Sebab ada persamaan tidak bermakna tiru. Yang nak kata tiru tu kena tunjukkan bukti bahawa dia memang copy. Tapi saya sebut tadi, sudah belasan tahun dah sampai hari ini, mereka tak mampu nak tunjuk saya satu ayat. Cabaran ini masih lagi, saya mencabar hari ini juga. Sekiranya ada sesiapa yang boleh tunjukkan saya satu ayat. Quran tiru daripada Bible. Satu ayat saja. Tak susah kan? Okey, seterusnya. Bila kita sebut tentang perkara ini, kita kena faham, bila kata Nabi tiru atau belajar, tiru daripada Bible, jangan lupa, Bible ni dalam bahasa Arab hanya wujud pada tahun 900 AD. Al-Quran telah dibukukan 635 AD. Maksudnya Quran telah wujud 200 lebih tahun lebih awal sebelum tu Old Testament wujud dalam bahasa Arab. So mana mungkin Al-Quran tiru daripada Bible? Yang kedua, New Testament wujud pada tahun 1616. Tapi Quran telah wujud begitu lama. So kalau nak kata Quran tiru daripada Bible, itu tak masuk akal. It doesn't make sense. Tambahan lagi, kalau kita lihat message yang ada. Contoh. Dalam Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 sebut, Tuhan beristirahat. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 255. Tuhan tidak rehat dan tidak tidur. Sekarang ni saya nak kata, tiru kau macam mana? Kalau tiru, dia mesti rehat juga dalam Quran tulis. Tapi Quran tulis sebaliknya. So macam mana kita nak kata tiru? Dan kalau diberikan masa yang cukup, okay, saya nak bagi contoh satu persatu bahawa kelemahan, kecacatan, kebatilan, peniruan, percanggahan, perkara yang tidak masuk akal, cerita tentang sumbang mahram, mungkin ada cerita seolah-olah cerita mesej, seolah-olah cerita lucu dan sebagainya, ada dalam Old Testament. Tetapi kita jumpa tak cerita-cerita semua ni dalam Al-Quran? Satu pun tak ada. So macam mana nak kata Quran tiru daripada Bible? Saya tutup ini sebab masa tak banyak. Tutup persoalan ini dan bagi satu contoh.
Kalau kedua-dua kitab ini diuji ya, maka kita akan dapat lihat mungkin kitab Bible ni dalam sudut Islam mungkin dia dapat 20 markah saja. Tapi dalam Quran dia dapat 100 markah. Soalan sekarang, yang budak Kristian ni dapat 20 markah, dia tak puas hati. Dia komplain. Dia nak komplain kepada pengetua. Pengetua, ini budak Islam ni tiru daripada saya. Bayangkan you dapat 20 markah, you kata orang dapat 100 markah tu tiru daripada kamu. Siapa nak percaya apa kamu cakap? Wallahu a'lam. Allahu Allah.